Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to Chit Chat kali ni. So malam ni kita dah episod yang ke-12. Alhamdulillah. Topik malam ni sangat-sangat best. Seriously. Memang sangat-sangat rugi kalau siapa yang tak join live kali malam ni. Sebab malam ni kalian nak share 3 kesilapan yang selalu beginner lakukan dalam proses editing. So hopefully after this live, kalau antara 3 benda yang kalian cerita ni korang pernah buat ataupun selalu buat, after this korang boleh elakkan. Okay, korang boleh perbaiki. Dan yang paling menarik, at the end of this live, kalian akan share satu Canva tools yang sangat-sangat function dan best. Yang mana dia boleh bantu korang untuk start design dengan lebih cepat dan mudah. Okay, malam ni kalian nak share 3 kesilapan yang selalu beginner buat dalam proses editing. Okay, yang pertama, identify your team. Maksudnya, selalu bila kalian buat survey, bila dekat dalam kelas, kalian cerita itu, cerita ni, kalian dapat detect yang mana antara kesilapan yang orang beginner yang baru nak start dalam editing, dia mula-mula dia tak identify lagi dia punya team. Sebab apa? Ini yang paling penting. Yang nak menentukan dari segi pemilihan color, dari segi pemilihan font, elemen, semua benda tu sangat-sangat berkait rapat. Cuba korang bayangkan, okay, korang nak buat satu poster bertemakan Merdeka. So bila korang dah set, okay, dekat mindset korang dah identify what is your theme untuk that content ataupun untuk that poster. Okay, contoh Merdeka. Bila kita dah set Merdeka, secara automatik kita akan tahu color apa yang kita akan guna. Warna merah, warna kuning, warna putih, warna biru. Dan dari segi elemen-elemen pun kita tahu. Jalur gemilang, elemen-elemen bunga. Okay. Bangunan-bangunan Malaysia. Sebab itu kalian kata kita tak identify kita punya tema daripada awal, itu menyebabkan kita stuck untuk kita mulakan design. So yang pertama, identify your team. Supaya kita lebih mudah untuk kita start proses kita punya design tu. Kalau tak set tema bercelaru nanti, yes, totally. Macam kali katalah, bila kita tak set tema, benda tu yang kita akan stuck. Macam-macam benda kita akan bercampur. Yang kedua adalah white space. Yang kalian detect daripada student-student kalian yang sebelum ni, antara kesilapan yang paling ramai buat adalah white space. Cuba korang tengok perbezaan 2 poster ni. And cuba komen apa yang korang nampak. Apa yang bezanya antara poster yang pertama dengan poster yang kedua. Okay, apa yang kalian nak sampaikan antara 2 poster ni adalah white space. Yang mana ramai yang tak cakna, tak ambil perhatian, nampak benda macam remeh. Tapi sebenarnya benda tu sangat penting dalam kita punya poster. Sebab kita punya poster ni perlukan oksigen. Okay, bila kita tak jaga jarak, kita tak jaga SOP untuk poster tu, dia susah nak bernafas. So maksudnya kita punya poster ni pun dia perlukan pernafasan, dia perlukan oksigen, space untuk bernafas. So kalau korang nampak poster yang pertama tu, dari segi perkataan dia, Merdeka Sale, Popiah Sata, sangat jarak dengan dia punya border. Dia tak ada space. Okay. Dan juga perkataan antara perkataan dan objek gambar tu pun sangat rapat. Logo sangat rapat dengan elemen. So dia tak ada white space dia antara perkataan, elements ataupun apa-apa yang ada dekat dalam poster tu. Jadi bila kita tengok, menyebabkan design kita tu nampak padat, crowded. Kita tak praktikkan white space. Bila kita tengok poster yang kedua, di mana dia mengamalkan SOP. dia ada white space dia. Dia antara jarak perkataan dan juga border. Lepas tu dia antara logo dan juga elements. Dia antara perkataan dan juga gambar, semua ada penjarakan, ada white space. So white space ni bukan sekadar perkataan antara perkataan saja. Tapi white space ni dia bermain dengan semua aspek lah, semua benda yang ada dekat dalam poster kita. Dari segi elements, gambar, kedudukan perkataan, semua tu mainkan peranan yang sangat besar. Iskandar, nak belajar one to one boleh ke personal coaching Canva? Okay, Iskandar boleh DM kali lepas ni
Okay, Kali memang ada menyediakan kelas dan juga coaching. Okay, nanti boleh after lunch boleh DM Kali lah. So, kita nak pergi kepada kesilapan yang ketiga, iaitu color palette. Yang ni antara juga kesilapan, okay, yang mana Kali dapat daripada student-student Kali, mana diorang tak tahu cara pemilihan color yang betul. Okay, untuk nak start design tu, bila kalian bagi task ataupun bagi exercise, homework untuk diorang, bila kalian tengok dari segi pemilihan colour tu, diorang agak keliru. Okay? Tak tahu yang mana kombinasi colour yang mana yang sesuai, macam mana cara nak pemilihan colour. So malam ni good news, sangat-sangat good news untuk korang yang join live ni, sebab kalian akan tunjuk satu Canva tools yang sangat-sangat InsyaAllah akan membantu korang memudahkan lagi proses untuk pemilihan colour. Kalian yakin dan percaya korang dah biasa dah tengok colour wheel ni. Kali nak share dengan korang di mana colour ni dia ada terbahagi kepada dua kategori, iaitu warm colours dan juga cool colours. Korang tengok dekat screen sekarang ni, kita dah bahagikan. So yang belah atas tu daripada warna merah ke warna kuning tu, itu adalah warm colour. Warm color ni dia lebih kepada color-color yang macam terang, yang macam lebih energy. Kalau cool color ni daripada warna hijau sampailah warna purple. Okay, so apa yang kalian belajar, right? Ini apa yang kalian belajar, okay, yang mana lebih tahu daripada kalian boleh juga share. Malam ni kita share, okay, tak ada kalian nak kata kalian je betul, tak. Okay, kita boleh bertukar-tukar pendapat. Untuk pemilihan colour dalam satu poster tu, the best is kita combinekan antara dua kategori colour ni. Maksudnya dalam satu poster tu ada warm colours dan juga cool colours, supaya nampak kontras di antara colour, mungkin daripada background dan juga elements, ataupun background dan juga gambar, grafik. Okay, so ada nampak kontras supaya apa yang kita nak tunjukkan menonjol, dia tak tenggelam. But dia kata tadi the best adalah kita combinekan, tapi tak menjadi masalah untuk kita menggunakan dalam satu kategori yang sama. Tapi korang kena pandai korang kena pandai untuk match kan. Sebab apa? Cuba korang tengok gambar poster yang ni. Okay, kalian fullkan. Cuba korang tengok, kalau korang perasan yang dekat color wheel yang kalian tunjuk tadi, untuk poster yang pertama, kalian combine antara warna merah dan juga warna kuning. Okay, nampak dia punya poster tu, colour tu menyelah kan? Colour tu, combination tu okay. Tapi korang perasan tak yang dua colour tu adalah kedudukan dia ataupun kategori yang sama, iaitu warm colours. But the outcome is still nice. Berbanding dengan yang kedua, di mana kalian still menggunakan dua-dua daripada warm colour, iaitu warna kuning dan juga warna orange. Tapi the background dia tak timbul. The best way, macam Sifu dok kata, combination warm dan juga cool untuk kontras yang tinggi, okay? Yang mana yang lebih bagus lah untuk kita nak nampakkan kontras. But still, macam kali kata, tak menjadi masalah untuk kita gunakan dalam satu kategori yang sama. As long as korang tahu, okay, mana colour yang sesuai. Cuba korang komen, adakah tools ni korang baru tahu kewujudan dekat dalam Canva, ataupun korang memang dah lama dah tahu? Tools dia adalah color wheel. Color wheel ni daripada Canva sendiri. Nanti kalian akan tunjuk cara macam mana nak guna dia. Cara korang nak pergi dekat sini senang je. Korang pergi je dekat bahagian Canva, and korang pilih feature ataupun mana-mana lah, dan korang scroll down bawah. Dan dekat bahagian resources ni, korang tekan color wheel. So dia akan keluar satu page ni, di mana dekat sini dia boleh bantu generatekan color yang sesuai untuk korang punya design. So dekat sini belah kanan dia ada color wheel. So first kali korang boleh masukkan color utama korang. Okay, kalau korang dah ada satu color utama, contoh macam kali ini adalah color kali, iaitu warna pink. Okay, bila kita masukkan color utama kita, secara automatik dia akan tunjuk kita punya contrast color. Dia akan terus keluar macam Sifu dok kata complementary. Bila kita letak color utama kita, secara automatik dia akan tunjuk, okay, combination color yang memang sangat match dengan kita punya color utama.
Dan dekat sini pun kita boleh pilih. Macam si Fuduk kata, complementary tu adalah kita punya color contrast dekat sini. Dua colors yang opposite. Dari segi pemilihan color ni pun dia ada banyak kategori. Terpulang dekat kita nak pilih yang macam mana. Baik, macam Kali lebih suka untuk guna complementary lah. Selain daripada tu pun dia ada monochromatic. Okay, monochromatic ni dia menggunakan satu color tapi perbezaan dia based on shade. Kalau korang tengok macam ni kan, dia menggunakan satu color je, color orange, tapi dia punya shade ataupun tones color tu berbeza. Dan dekat sini pun korang boleh set. Korang boleh pilih sama ada korang nak complementary, monochromatic ataupun sebagainya. Contoh kalau monochromatic, dia akan tunjuk color yang shade lah. Sebab kita monochromatic ni dia menggunakan satu color tapi perbezaan dia adalah based on shade ataupun tona color tu. So kalau korang nak tengok kan macam mana dia punya outcome, korang boleh tengok dekat sini. Export plate, korang akan nampak. Ini hasil dia bila dekat dalam satu design ataupun poster. Kombinasi antara dua color tu. Lepas ni, kalau yang mana masih lagi confused, kombinasi color yang sesuai, kalau korang dah ada satu main color, korang boleh masuk dekat sini untuk korang tengok apa complementary color yang sesuai dengan kita punya color utama. So lepas ni korang punya design akan nampak lebih hidup, lebih menarik and lebih attract. Okay? Tadi ada yang bertanya pasal coaching semua. Kali nak selit lah sikit InsyaAllah pada 18 insyaAllah kalau tak silap kali bulan ni kita akan adakan 2 kelas. Okay, ini kelas yang bercampur Kalau korang nak personal yang tu nanti korang boleh DM Kalin, kita bincang macam mana. Okay, untuk bulan ni kita ada Zero to Pro Basic pada 18 hari bulan September, hari Sabtu. Di mana kelas Zero to Pro ni bukan sekadar fokus kepada editing Canva sahaja, tetapi kalian bersama-sama dengan sahabat kalian Saleha, dia juga akan ajar korang tentang ilmu sales dan juga marketing. Tiga benda ni sangat-sangat berkait rapat. Dalam korang nak buat sale, nak buat marketing dekat media sosial, at the same time korang perlukan juga editing skill untuk korang hasilkan sale ataupun marketing yang boleh mendatangkan sale. So 18 hari bulan ni adalah yang basic punya, ataupun kalau dah macam korang dah tahu benda-benda basic pasal Canva, korang boleh terus sahaja join yang advance punya. So yang advance kita akan buat pada 25 dan 26 hari bulan. So advance ni lebih panjang, kita akan buat 2 hari. Hari pertama, hari Sabtu, korang akan belajar sales marketing dengan Saleha, dan hari Ahad korang akan belajar dengan Kali the whole day pukul 9 sampai pukul 3. Everything pasal Canva yang lebih advance. Kita akan pergi lebih deep lagi. Siapa kalau berminat, kita masih buka lagi pendaftaran, dan kali hanya buka kepada 50 orang saja. Kali ni tak nak open ramai sangat sebab kita nak fokus more kepada quality supaya student-student yang mana yang masuk tu semua dapat catch up. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan, pertanyaan, korang boleh DM Kali dekat TikTok, ataupun korang boleh sahaja DM Kali dekat Facebook page, Instagram. Okay, thank you so much and see you next live. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye-bye. Annyeong.